شؤلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا حسبنا الله. على الله توكلنا حسبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. Dan kata muallif dalam Lataiful Minat situ, hanya saja adalah mengikut pada waliullah itu. Nama itu menunjukkan Allah Ta'ala akan dikau atasnya, dan telah menyatakan dia akan dikau atas barang yang ditaruhkannya daripada khususiyah kepadanya. Maka terlipat daripadamu memandang basyariyah dalam wujud khususiyah, maka engkau dapat kepadanya balas, maka menjalankan ia kepadamu dengan jalan petunjuk, dan mengenalkan ia akan dikau pada segala kejahatan dirimu, dan menunjukkan ia akan dikau atas berhimpun atas Allah Ta'ala, dan diajarinya engkau akan lari dari barang yang lain dari Allah Ta'ala, dan dijalankannya engkau dalam jalan engkau hingga sampai engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhenti engkau atas jahat diri engkau, dan dikenalkannya engkau pada kebajikan Allah Ta'ala kepadamu, maka memberi faedah akan dikau mengenal dirimu itu, lari daripadanya dan ketiadaan cenderung kepadanya, dan memberi faedah akan dikau mengetahui pada kebajikan Allah Ta'ala padamu, berharap atasnya dan mendirikan syukur kepadanya. Intaha. Ini kata Tuan Pengarang dalam Lataiful Minan, kata innama yakunul iqtida' biwaliyin dallaka 'ala Allah wa atla'aka ala ma awda'aka min sirril khususiyah ladaihi wa tawa'anka syuhudal basyariyati biwujudil khususiyah. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memperkenalkan seseorang dengan araish, yakni dengan pengantin-pengantin Allah Ta'ala. Siapa dia pengantin Ta'ala? Awliya illah, para kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang telah dibukakan makrifat yang khassah, ya, dengan jalan zauq dan wijdan, syuhud dan ayan, apabila dia telah membuang pandangan makhluk daripada qalbinya. Selagi insan tidak buang pandangan makhluk daripada qalbinya, dia tidak akan bertemu jalan makrifat yang sebenar. Dan tandanya banyak, di antaranya bila dipuji tidak asa, tidak dirasai, bila dicaci pun dia tidak rasa. Istiwa'uz zammi wal madhi minal ammah, sama je bagi dia, orang puji tak rasa apa, orang caci pun dia tak rasa apa, ya, sebab qulubuhum ma'ar rabb, abdanuhum ma'al khalaik, hati mereka sentiasa dengan Tuhannya. Jasad mereka jadi bersama makhluk, tapi qalbi dia ma'allah. Qulubuhum ma'ar rabb, hati dia bersedap, berlazat dengan Tuhannya. Ya, itulah kelazatan yang sebenar-benarnya. Manusia yang mengambil lazat lain daripada Tuhan, itu ada benda yang sia-sia, ya, benda yang membuang masa kita. Sebab makhluk semua kita akan tinggalkan, dan semua akan ditinggalkan. Atani Jibril faqal ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lais ma'izuhu istighna 'anil nas.
Satu hari datang Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril alaihissalam, berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'tah, hiduplah kamu apa cara kamu nak hidup. Mana kamu nak gayakan hidup kamu macam cara ikut, tapi ingat, fa innaka mayitun, kamu akan mati. Bermakna apa yang kita nak buat, kita kena ukur dengan mizanul maut, neraca kematian. Apa yang kita ucapkan ni agak-agak selamat tadi akhirat. Ya, ini pelik-pelik akhir zaman tuan-tuan, sampai manusia punya kebodohan dah terlampau teruk, aurat pun dia tak kerti. Berpuluh tahun ulama-ulama kita daripada zaman Jepun sampai sekarang, aurat kita ini ada pula yang tak kerti aurat. Jangan sebut-sebut masalah tudung kepala macam-macam. Kita dengar manusia makin teruk. Sebab tu akhir zaman Nabi kata seorang tu dengan kambing, binatang tu lebih baik daripada dia. Ni di antara masuk zaman kita tadi. Sampai aurat pun dia tak kerti kan. Dia terlampau jahil dan terlampau hanyut dalam kehidupan. Kemudian cuba pula nak tafsirkan Quran. Macam-macam dan lain. Kadang kita tengok sedih, kelakar pun ada, sedih pun ada, ya. Serahlah pada ahli. Konon kata tak ada ayat Quran menunjukkan apa hukum orang tak pergi jemaat. Tengoklah diri kita, kau tu siapa? Ya. Nak tafsir Quran kena serah pada mufassirin. Nak faham hadis kena rujuk pada muhaddisin. Nak faham fiqh kena rujuk pada fuqaha. Nak faham tasawuf kena rujuk pada muhaqqiqin. Nak faham usuluddin kena rujuk kepada mutakallimin, dan seterusnya lah. Sebab Quran sebut, dia sebut pakai Quran sebab Quran aja. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Rujuk masalah tu kepada orang yang pakar kalau kamu tidak mengerti. Kamu faham tak Quran? Surah I'rab, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba' pada huruf bismillah tu ba' apa begini? Huruf jar ada berapa bagi? Ada jar asli, ada sibul, ada zaid dan sebagainya. Huruf jar ada jar asli, ada zaid, ada sibul, zaid, macam-macam. Itu kalau i'rab pun nahu, belum lagi ilmu lain lagi kan. Kalau itu pun dah tak kerti. Ada almarhum bekas mufti Negeri Sembilan, Syekh Murtada ni, ada puak Wahabi ni datang bawa satu hadis ni. Mufti senang, dia kata, awak i'rab hadis ni, tengok i'rab hadis ni. Dia tak boleh pergi. Kau nak i'rab hadis pun kau tak kerti, habis kau nak bahas hadis, Allah. Orang yang bercakap tu, ya, perempuan dan tuan-tuan bermahab kan, tapi dia orang tak payah sebut nama, teruk sangat. Apa saja jadi macam tu kan, serahlah. Kalau dia sakit dalam nak buat operation, kita datang, kita kata saya buat, dia mahu tak? Oi, mati tak mahu. Awak siapa je? Awak bukan pakar bedah. Pandai nak bedah perut awak cari pakar bedah. Ini nak bedah Quran dan hadis, bukan taraf kita tuan-tuan. Kawan-kawan 12 ilmu kena ada. Nahwu, saraf, mantiq, balaghah, ma'ani, usul fiqh, usul hadis, mustalah hadis, usul Quran, usul tafsir. Banyak ilmu dan sebab Nabi Dawani dulu mampassara Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nari. Siapa cuba nak tafsir Quran mengikut kepala dia sendiri, sediakan tempat duduk di dalam neraka jahanam tu, Nabi kata. Al-Quran bukan surat khabar tuan-tuan. Kita kadang bacaan tulisan orang pun kadang-kadang kita silap maklumat. Kan? Tuan penulis nak macam ni, kita faham lain. Itu tulisan makhluk, ini bukan tulisan makhluk. Kalamullah. Dalam akhir zaman tuan-tuan. Akhir zaman kasirul khutaba wa qalilul ulama. Banyak nak bercakap agama tapi bukan orang dia. Itu semua tanda-tanda kiamat tuan-tuan. Akhir zaman tuan-tuan. Allah. Jadi di sini siapa yang nak mengenal dia, ya, maka Jibril datang kepada Nabi, hiduplah
Tapi ingat ya Muhammad, fa innaka maitun, kamu akan balik menghadap Allah Taala. Jadi kita wajib mengolah kehidupan kita supaya bila kita balik sana besok selamat, tidak sangkut tu maksudnya. Tu Nabi kata iza arata an tafala amrah fatadabbar akibatah fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak melakukan satu kerja buat urusan program kita, maka fatadabbar akibatah, perhati baik-baik, semak baik-baik, nak buat kenyataan ikut baik-baik. Ya, betul tak ni ke akhirat, selamat tak dengan kenyataan yang kita buat, dengan kerja yang kita lakukan, dengan tindakan program yang kita susun tu agak-agak selepas tak ketika menghadap Qadi Rabbul Jalil li mahsyar besok. Lepas pamdi teruskan Nabi kata. Kalau agak sangkut pantahi, sila berhenti Nabi kata. Ya, satu hadis yang jami', lengkap padat. Ya, bila selamat ikut ukuran Al-Quran was sunnah, ya, maka terus, kalau tidak sila berhenti. Sebab fa innaka mayyitun, kamu akan jadi mayat, kata Jibril kepada Nabi. Tak ada masalah. Nabi maknanya apa? Pintu syurga takkan dibuka melainkan dia masuk dulu. Sayyidul Mursalin, penghulu segala mursal, segala rasul yang diutus. Wa habib ma syi'ta, dan kasihlah siapa yang kamu nak kasih. Fa innahu mufariqu, semua tak akan bercerai dengan kamu. Sama kita balik dulu atau dia balik dulu, ya, semua akan tinggal. Batu pembinaan tauhid khas ilmu tasawuf, dia bagi tauhid khas, ya, ambil daripada kalam Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, aku tak minat pada benda yang akan hilang. Ya, kita nak benda yang tidak hilang, yang betul kekal. Siapa dia? Tunggallah dia, ya, huwallahu ta'ala. Maka rapatkan diri dengan Tuhan, bina serapatnya kemesraan ruhani kita dengan Allah Ta'ala, supaya dia kenal betul-betul Allah Ta'ala dan dia kenalkan diri. Wa izuhu qiyamu bil lail, dan izzah yang ada pada orang beriman tu jadi bangun waktu malam. Ya, ini senjata besar, dan di tiap malam bangun minta merayu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sentiasa istiqamah dan sentiasa mendapat pertambahan, peningkatan dalam iman, Islam, makrifat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat-saat yang kita duduk sekarang ini, zaman ini, ni zaman akhir ni, sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat tak sanggup duduk, kan? Apabila dicerita dan digambarkan oleh baginda SAW fitnah-fitnah di akhir zaman. Satakunu fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bi'ilm. Akan datang fitnah di akhir zaman terlampau teruk, ya, maka tak akan lepas melainkan orang yang betul-betul berpegang dengan ilmu yang sahih, yang betul daripada Rasulullah SAW. Atau di antara pesanan Nabi, bila disifatkan fitnah yang terlampau banyak dari segi pahamannya, pembawaan hidup dan sebagainya, sahabat-sahabat yang handal-handal ni memohon kepada baginda agar mendoakan supaya dia tidak berjumpa dengan zaman yang Rasulullah sifatkan. Kalau sahabat yang hebat tak nak jumpa, tuan-tuan, tapi kita telah ditakdir, ditaksiskan iradat Allah Ta'ala pada azal berjumpa, maka sudah tentulah kita kena sangat-sangat berhati-hati. Dan yang paling besar kali, kena minta sungguh-sungguh pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, supaya Tuhan selamatkan kita, kalau tidak tumbang. Jadi disebut dalam Lataiful Minan, hanya saja adalah mengikut pada wali itu. Innama yakunu al-iqtida'u biwaliyin yadallakallahu alaihi. Sungguhnya menunjuk akan dikau oleh Allah atasnya. Maknanya menjumpakan seorang dengan awliya ialah Allah Ta'ala. Mana Tuhan kalau nak masuk ke lain dia akan jumpalah. Ya, tapi di antara dia ialah pembersihan. Siapa yang membersihkan betul rohani dia dengan Ta'ala, Tuhan akan jumpakan dia. Itu adatan pada biasanya itu. Yang mana mungkin nak jumpa orang yang cantik, ya, dengan perkataan pakaian kita kotor, mana kotor bolok, kan? Dia buat misal dalam Tajul Arus oleh pengarang yang sama. Ya, tidak akan dibenarkan orang akan bersalam berjumpa dengan raja sehari atau raja sehari. Dia sehari je, 2 hari tak dia raja lah. Ya, melainkan dia kena bersih,
mandi bersih, pakai bauan baulah, masuk jumpa dengan raja sehari saja. Kalau dia kotor, orang tak bagi, hangit bau busuk kan tak bagi. Itu kalau raja dia panggil pengantin biasa. Yang ni bukan pengantin biasa, ini pengantin luar biasa, pengantin Allah Ta'ala, araish, wali-wali awliya yang disebut dalam firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, wali kekasih Allah tidak ada sebarang ketakutan dalam kalbi dia, tidak ada sebarang duka cita dalam rohani dia. Itu wali kan. Sebab tu nak ikut jalan ni membawa kita tak ada kerisauan. Jalan siapa? Dalam para awliya. Sebab apa dia tak ada risau? Sebab apa dia tidak ada tension, boring? Sebab apa? Sebab dia sudah masuk jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Dalam syurga tidak ada benda yang merisaukan. Kalau risau itu bukan syurga. Apa di syurga yang disegerakan? Disebut dalam suratul Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun disediakan bagi mereka yang gerun akan makam kebesaran Allah Ta'ala, jannatan, dua syurga. Syurga yang pertama maklum di akhirat, dan syurga di dunia ni apa? Jannatul ma'rifah, syurga ma'rifah, syurga orang yang kenal akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal, diingat tiada dilupa, diletakkan di kalbi mahabbah yang kuat dengannya. Al-arif la yazalu tirar, wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Orang yang benar-benar mengenali Tuhannya, la yazalu tirar, sentiasalah ittirar. Apa ittirar? Siddatul faqr, bersangatan fakir hati dia. Apa makna fakir? Sentiasa, setiap napas, fi kulli lamhatin wa nafasin. Ittirar mana gantung hati dia dengan Tuhan dia. Dia tak bergantung hati dengan diri dia, dengan harta benda dia, kekayaan dia, pangkat, tak. Semua benda akan hilang. Dia bergantung dengan Tuhan. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararu, dan tidak ada selain Allah menjadi ketetapan diri dia. Mana diri dia tenang, bahagia, seronok, manis dengan Tuhan, bukan dengan makhluk atau sifat arif billah. Maka orang ni dibenarkan masuk dalam jannatul muajjalah. Maka cari orang yang seumpama ini. Quran suruh kita duduk orang yang seumpama ini, berhampiran mengambil manfaat daripada orang yang seumpama ini. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu berserta dengan orang yang siddiq hati dia dengan Allah. Siapa dia tu? Ahli ma'rifah. Sepaling rendah taraf di akhir zaman itulah dia, para awliya. Kalau ke depan ke belakang lagi, atau lagi hebat para sahabat, tabi'in, para sahabat, para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, sayyidul mursalin, itu paling tinggi. Itu dalam Quran surah tu, kunu ma'as-sadiqin, sama kunu ay bi abdanihim au arwahihim, dengan jasad kita sekali kalau dia hidup, ataupun dengan rohani dia, berrabitah dengan dia sentiasa.
Dan hadis Nabi sebut, khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatuh wa zadakum fil ilmi mantiquh. Orang yang terpilih di kalangan kamu, siapa dia? Ialah man zakkarakum billahi ru'yatuh, orang yang kamu jadi ingat hati kamu kepada Allah bila kamu lihat wajah dia. Kita pandang aja wajah dia, hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Wa zadakum fil ilmi mantiquh, dan menambah ilmu yang manfaat pada kamu, mantik, pertuturan dia. Ya, kalau di Melaka dulu adalah seorang dulu, sekarang dah tak ada, dah tak nampak. Tak nampak. Dulu Muallim Haji Abdul Wahid. Yang besar lagi apa tuan? Sayyidi Syekh Abdul Rashid radhiyallahu anhu. Alim 32 ilmu, alim 4 mazhab, ulama besar, wali besar. Kita kalau tengok dia dan pum, hati kita habis, kosong dunia. Terus rasa gerun dengan Tuhan pada. Ya, rasa insaf, rasa jauh dengan Tuhan. Biar tengok wajah dia je. Ya. Kalau Sayyidi Abdul Rashid, Masya Allah, dia kalau buat majlis zikir di Seluk Air Lema dulu ni, orang kenal tarikat Ahmadiyah, dia duduk dan dia turun kereta dia tu, dipijak di tangga masjid, orang dalam masjid dah jazbah, dipijak tangga masjid, orang dalam masjid zab dah ada jazbah. Itu ni karen tu daripada hadis Nabi ada tu. Orang yang terpilih kau tengok wajah dia, pum, sekali. Kalau kita ahli dunia ni lain, kita tengok wajah dia, kita tengok lain, projek je. Ada masuk macam-macam dan wala aulia tidak. Kita tengok je wajah dia, injizab qalbi kita tertarik ke hadrat Tuhan. Sebab apa? Nurul ma'rifah dia tinggi dan ini di antara tu cari, dan Imam Ghazali suruh cari tu, talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Mencari akan mursyid yang memimpin rohani kamu ke Tuhan, itu menjadi kemistian walaupun kamu terbesar daripada ulama zahir, ulama syariat. Ya, ilmu syariat, alim perlu ilmu. Ya, 4 mazhab, 5 mazhab, tafsir, hadis hebat, tapi rohani kena cari asing, guru yang pakar dalam bidang itu. Dia tahu memproses kerohanian kita dan pakar dia siapa, dan pakar rohani siapa dia? Para arifin. Ya, ni macam pengarang kitab kita Syekh Ibn Athaillah dan imam-imam tariqat sufiyah tu semua arifin billah. Ya, orang yang mengenal Tuhan dengan sebenar kenal. Maka di sini kalau Allah Ta'ala nak sampaikan, dia akan buka jalan kita tu. Ya, yakunu iqtida biwaliyin dallaka, menunjuk akan dikau Allahu alaihi, Allah Ta'ala tunjukkan kita, wa itla'kan ala ma auda'ahu min sirril khususiyah ladaihi. Tuhan akan bukakan dia punya khususiyah, kita akan nampak tadi. Allah karim. Sebab dia yang tutup, para wali dia tutup khususiyah dia dengan basyariah. Ya, dia tutup. Para awliya dia tak minat orang kenal dia ni, kecuali kalau Tuhan buka kita nampak. Sebab kalau ada dalam kalbi kita minat terkenal saja, habis jalan makrifat yang sebenar tertutup. Sebab bila kita minat, kita masyhur, bermakna kalbi kita sudah berpusing, kiblat roh dia telah berpusing. Ya, itu. Dan telah menyatakan ia akan dikau atau barang yang telah ditaruhkan daripada khususiah kepadanya, atau nak bukakan, maka terlipat daripada memandang basyariahnya dalam wujud khususiah. Ya, dalam wujud khususiah tadi Tuhan lipatkan, Tuhan buka, nampak dah. Tapi kalau Tuhan tutup, tak nampak dengan arat basyariah. Sebab nak kenal wali payah. Ya, kita bekerja dia kerja, kita makan dia makan, kita berkahwin bekerja, sama segi zahir sama je, tak ada beza. Yang beza dia apa? Qalbi di dalam. Ya, ruhani dia sentiasa dengan Tuhannya. Ya, jasad dia dengan makhluk, ya, ruhani dia dengan Allah Ta'ala. Ini mana orang yang tinggi tadi. Maka menjalankan ia Ta'ala kepadamu dengan jalan petunjuk, dan mengenal ia akan dikau pada segala kejahatan dirimu. Bila kita duduk dengan para awliya, kita akan terbuka kesalahan kita sampai aku jauh. Kita kadang-kadang biasa ulama-ulama besar datang kan, kita duduk kat dia, kita nampak Allah jauhnya aku, banyaknya dosa tu. Ya, baru duduk sikit dengan dia, kita dah perasan. Dia ibarat mirah, cermin. Ya,
Kita duduk je dengan dia, kita rasa kita ni lalai, kita rasa kita banyak dosa, kita rasa jauh lagi. Itulah dia. Itu di antara para kekasih Tuhan ni. Dan menunjukkan dia akan dikau akan berhimpun atas Ta'ala. Dia akan memimpin kita supaya sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan tarbiyah di mananya. Dan diajarinya engkau akan lari daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dia akan mentarbiah kita supaya hati kita ditarik, ya, wa yu'allimuka al-firar amma siwallahi. Dia mengajar akan kita al-firar, mana lari kalbi kita tu, bukan jasad. Kalbi kita tu lari makin jauh, makin jauh, makin jauh dengan makhluk. Bila makin jauh dengan makhluk, dia apa? Makin dekat ia dengan Allah Ta'ala. Itu kaedah dua. Kalau makin rapat dengan makhluk, makin kuat, itu dia makin jauh dengan Tuhan. Dia tak boleh, tuan-tuan, ni benda yang berlawan, dia tak boleh berhimpun. Kaifa yashruqu qalbun suwarul aqwani muntabi'atan fi mir'atih. Macam mana hati kamu nak bercahaya sedangkan rupa makhluk terlekat dalam qalbi kamu. Jadi bila berhimpun dengan para awliya, ya, hati kita makin renggang, tawar dengan dunia, manis dengan akhirat. Tawar dengan makhluk, manis dengan Tuhannya. Itu jalan. Siapa yang pimpin ni? Ni orang VVIP Allah Ta'ala akan pimpin. Dan dijalankan engkau dalam jalan engkau hingga sampai engkau kepada Allah. Allahumma ja'alna minhum. Dia akan pimpin kita, wa yusayiruka fi tariqati hatta tasilah ila Allah Ta'ala, sehingga engkau sampai kepada Allah Ta'ala. Ya, apa makna sampai? Dimasuk dalam maqamin ihsan, yang dalam itu ada dua, muraqabah dan musyahadah. Itu latihan suluk, itulah pembersihan lataif. Kemudian diajar kita cara mana nak buat nafi isbat, menafikan kujan lain, isbatkan dia je. Kemudian dah terang bahawa dia mengajar kita nak duduk dengan Tuhan. Dia panggil wukuful qalbi, nak wukufkan kalbi kita dengan dia. Apa tu boleh dibuka, ya, dibuka satu peringkat yang muraqabah dan musyahadah akan dia. Di situ dia panggil nikmat yang sebenar-benar nikmat antara kita dengan Tuhan. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila dibuka kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Tu minta lah tuan-tuan dah semayang tu, minta satu tu pun dah besar. Ya Allah, tolonglah tarik hatiku terus menghadap kepadamu. Itu cukup lah tu. Tu kalau dapat tuan-tuan besar tu. Bila Tuhan tarik, Allahu yajtabi ilaihi may yasha', Tuhan menarik akan orang yang dikehendaki, ya. Pada dia tarik aja berlaku tu, masya-Allah. Maka berhenti engkau atas jahat diri engkau. Akhirnya cantiklah, bersihlah diri, dapat ditarbiah oleh arifin, dan dikenalkan engkau pada kebajikan Allah Ta'ala. Kita sentiasa memandang ihsan Tuhan, mana banyak bersyukur daripada banyak meminta, dan memberi faedah akan dikau mengenal diri. Siapa diri kita sebenar, kita akan kenal. Itu lari daripadanya, daripada diri. Mana dia bawa kita keluar daripada diri kita. Apa maksud dia? Iza harata anka faqad wasalta ila Allah. Bila kau keluar pada diri kamu, kamu sampai Tuhan. Itu makna la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Gedung syurga Allah Ta'ala ada dalam mana? La haula wala quwata illa billah. Pun kita padamkan diri kita, kita tak pandang terus kepada dia, Tuhan akan buka berbagai khazanah marifat. Dan ketiadaan cenderung kepadanya. Mursyid akan memimpin kita, hati kita akan cenderung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dan memberi faedah akan dikau mengetahui kebajikan Allah, mana nikmat Tuhan yang besar, dan berhadap atasnya tawajuh terus. Mula-mula dia akan berikan nurul tawajuh, kemudian dia akan berikan nurul muwajjahah, ya, dan mendirikan syukur kepadanya. Atau di antara apa? Ya, kesan Allah Ta'ala beri kebaikan yang besar apabila ditemukan kita dengan para kekasih-kekasih dia. Maka kita minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala
beri kita jumpakan orang yang sedemikian supaya dapat membimbing rohani ini. Tuan-tuan minta banyak-banyak dengan Allah, sama-sama kita minta mudah-mudahan kita bertemu dengan orang yang boleh memimpin yang benar-benar kedudukan rohani. Adapun guru syariat luar ni ramai dan berderu-deru yang mengajar syariat luar ni ramai, lambat-lambat ada. Ya, dia nak cari yang betul-betul memimpin roh masuk ke hadrat ma'rifatillah, baik daripada alamil mulki ke alamil malakut wal jabr, ya, dan pentajalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ tempat lazat yang sebenar-benar yang Allah Taala wahyukan kepada Nabi Daud. Ya Daud, qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Wahai Daud, sampaikan dua perkara ni pada orang yang siddiq dengan aku, yang jujur. Apa dia? Bi, dengan aku sahaja. Falyafrahu, hendaklah kamu berlazat, lazat nikmat dengan dia. Itu. Kemudian wa bi zikri falyatana'am, dengan zikrullah kamu rasa nikmat sungguh. Cari itu, ya, minta Allah Ta'ala bukakan, itulah nikmat sebenar. Makin hari kita makin dekat, dan mudah-mudahan kita balik dalam radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian summakal rubbama atla'aka ala ghaibil malakutih wa hajaba anka al-istishrafi ala al-asraril ibadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma ghfirli ala ma asrafa fa inna khaira kulluhu bi yadi wa anta bina ra'ufur rahim. Allahumma haqqiqna bi haqqil ahli qurbi wasdurna. Allahumma ja'alna wajzib qulubana 'anil nazar was-sukun ilayhi hatta yankashif lana anwarul bi jahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashabihi wa masyayikh. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allah Astaghfirullah.